Hai, saya Ebi Fana. Dan saya Mas. Jom ke page IB Channel. Di IB Channel kami ada pelbagai infotainment untuk anda. Ada podcast, Ada sketsa ada interview. dan juga ada bual bicara. Bukan tu aja, kita ada sesi soal jawab bersama Syamsul Debat. Ebi tanya, SD jawab. Tahu. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, Tekan loceng. untuk dapat notifikasi terkini tentang posting kami. Bye! Macam keluar. Dulu macam terkejut. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Ya, Maz dan juga kami muncul kembali menerusi IB podcast ini. Yang mungkin ada kata, apa sebab juga? Sahabat saya. Pagi kan kami buat dalam pukul berapa hari tu? 10. Hello. Ada technical problem sikit, mari kita tengok. Dengar tak? Okey, dah dengar dah. Dengar tak? Ya. Dengar. Jangan pula kena sumpah ni dah. Ni ada banyak hantaran mesej ni. Okey. Kita dengar. Tadi macam mana IB Oh, kita kata? kita sebab masa kali pertama kami muncul menerusi IB Podcast ni, kami bersiaran secara langsung pada pukul 10.30. Kami membayangkan mungkin itu adalah masa yang sesuai lah ya, untuk kami muncul menemui anda. Tapi kita dapat maklum balas daripada beberapa viewers lah. Allah, sebab kata masa nak tu duduk sibuk. kalut nak masak kan? lah apa. Kan anak-anak sekolah dah lah ni. Jadi mereka yang sarankan kita ubah ke pukul 3. Ha. Jadi katanya pukul 3 masa tu dah relax sikit lah, dah hantar anak ke, kalau yang perempuan lah kan, dah hantar anak pergi ke sekolah agama ke, data yang sedang menuntut apa, tengah lipat kain ke kan. Kain, tengah tu minum kopi pun ada tu. Siti tu tak tahu ni. Siti ni dia buat apa tu, dia buat roti canai ke apa. Jadi siapa yang bersama dengan kita, jom kita tengok. Siti Okey. Nurhaliza ucap Siti Assalamualaikum. Nurhaliza ke Nurhaliza? Okey. Nurhaliza pun boleh. Dekat-dekat lah tu Okey, dan juga kita ada Cik Tak Ucuk. Cik Tak Ucuk. Ada. Assalamualaikum Cik Tak. Waalaikumsalam. Marwiyah Muhammad. Okey. Assalamualaikum tim IB. Hantarlah love banyak-banyak kat kita. Kita itulah. suka sangat. Kan. Biru-biru dah naik dah tu. I like. Okey, dan juga kita Syikin Humaira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Tak Ucuk. Cik Tak Ucuk. Dan ada lagi kawan-kawan ramai-ramai. Abang Jambang I pun ada. Ada Hai, juga. Abang Ya Jambang. Allah. Ambillah hatiku ini. Maklumlah. Wah, boleh tak macam tu? Maklumlah orang berlaki. Maklumlah. Jadi bersama kita hari ni pukul 3 lah pula. Tak apa lah. Semua dah relax. Kalaupun mungkin anda dalam keadaan beristirahat ke, ataupun mungkin ada di kalangan kaum Adam seperti Abang Jambang kita. Duk jual kuih tu. Macam ni dia buat apa? Dia jual Jual kuih. kuih. Ataupun Serius? pelita. Oh ya Allah. Tapi bukan saya yang buat lah. Oh ya ke? Alhamdulillah. Kita nak cari rezeki yang halal tak kira nah. Tak kira. Kita Jual tak kira. apa-apa je. Apa orang nak kata-kata lah. Biar pin lah. Biar pin orang nak kata apa. Macam tajuk tajuk kita lah. kita hari ni lah. Pasal apa kita tiba-tiba nak cakap macam ni? Tapi sebelum itu sebenarnya kita lupa juga nak habaq ni. Hari ni hari Selasa kot-kot lah kan. Kena pula orang macam kita kan. Dulu kita kerja, kita tahu hari apa, tarikh apa. Tapi Lah ni sejak hari- nak bekerja, pergi ke pejabat, ke studio, Cik dah lupa dah hari apa. Hari Selasa hari nak Selasa, cek. okey, Hari hari Selasa. Tarikh 16 hari bulan. 16 hari 2 bulan Syaban. Syaban bermakna apa? Tak lama lagi nanti kita akan melangkah ke Ramadan. Jadi kepada yang berkenaan yang belum lagi bayar hutang puasa, lakukanlah Dengan segera. kan. Dan berkata boleh diri sendiri Pada juga. isteri banyak hari tak? Berapa hari? Takkan abang kat sini.
Nanti Mana nak ada tahu. orang dengar tak? Ada Sekejap orang je. dengar tak? Reminder. Tapi kan sesuatu yang menarik sajalah kita nak kongsi hari ni Mas kata dia 16 hari bulan Mac. Yap. Mas tahu tak? 18 hari bulan Mac, makna 2 hari lah. 2 hari Ni dah lagi. tahun lepas. Oh, tahun lepas. 2020. Tahu tak? 2020. Apa event? PKP. Betul. Hari pertama PKP. Yes. Ya, masa tu ya Allah lengang, memang tak ada siapa-siapa, semua duduk je tapi- kat rumah 2 minggu tak buat apa-apa, cik dalam rumah Masa saja. tu semua ikut. Ikut Ni bila nak patuh. keluar kan. Pakai. Apa ni? Cuci tangan Cuci banyak tangan kali, semua. Tapi sanitizer. sekarang ni kan banyak kali lupa kan. Banyak kali lupa. Ini pun dah lupa. Kan, Dah berapa habaq kali kita lupa. kan. Tapi itulah, saya ingat lagi Mas, masa mula-mula diisytiharkan PKP kan, pada 18 hari bulan Mac, masa tu dianggarkan PKP ni akan berakhir pada 4 hari bulan Mac 2021. Malangnya masih lagi. Tapi rasanya macam tak lama lagi. Macam Ya Allah. macam kita akan bebas. Sama-sama kita berdoa sebab bukan apa Mas. Semalam bila nampak 1,200 kes baru, Dah turun kan. InsyaAllah ada harapan. Terus kita berdoa, moga-moga tahun ni kita dapat pergi ke masjid untuk menunaikan tarawih dan juga balik kampung. Kan best Kita kan. dapat letas negeri kan. Sekarang Negara boleh juga lagi. boleh. Sekarang Kan, mana sekarang tahu, daerah dah boleh. Tapi manalah tahu. Ya. InsyaAllah. Okey, awak tadi cakap awak kata tadi Abang Jambang ya. Ini abang tak tahu, abang tak Jambang rasanya. Muhammad Azhar Hashim. Sekejap kita cakap yang Siti Nurhaiza, dia kata dia tebak koti kuih 6 sagi kana. Tu dia. Bagus ya. Kak Emma, Nur Azimah Ismail. Hai AB dan Mas. Hai. Terima kasih. Bagilah banyak-banyak. Tekanlah love you, Maklumlah akak ni kurang kasih sayang. Sebab kalau AB perasan, Kak Emma ni, Kak Azimah Ismail ni selalu ada bila kita live. Support kita. Betul. Selalu support kita. ABSD ada. Kan? Kan. Podcast kita pun ada. Alhamdulillah. Okey, ni Azhar Hashim kata, jangan cakap lorak Kedah sangat. Mai Johor cakap Kedah pun. Okeylah, kita orang nak bagi kerja. Tak ada dia. Tak reti lah. Tak reti sangat. Baiklah, dan betul. Okey. Dan jadi kita lalukan lah kalau ajak lagi kawan-kawan share untuk tengok tu. kita ni. Merah kita dah Ya banyak. Allah, rasa diri ini dicintai. Terima kasih. Dicintai dan dihargai. Tadi ada katakan. Nak cakap Kedah, cakap Johor kan. Biar api lah orang nak kata apa. Kenapa tu? Kenapa kita buat tajuk, bukan tajuk lah, tajuk kira tajuk macam kenapa kita nak cakap pasal hal tu ni Abby ni? Okey, memang kita sengaja pilih tajuk ni sebab apa? Kita nak tengok dari pelbagai sudut. Okey, dalam konteks. Sebab kita ni kalau nak ikut apa orang kata, kan? Idea apa? Bukan mengata lah, tapi apa orang kata lah kan. Katanya memang tak jadi apa pun. Tapi sebenarnya apa orang kata tu kalau yang tak baik lah. Yang boleh menjatuhkan Okey, kita contoh macam baru-baru ni lah. Kami ni kita tengok rasanya ramai pun tengok kan AJL kan. Ya, dan kebetulan saya masa tu tengah melipat kain dan bertimbun ya, dan bagi tahu tak ada apa? kat rumah tu 2 timbun. Jadi boleh tumpang. Ingat nak tolong, rupanya dah tambah lagi. Kan sambil-sambil tu dengar sebab anak anda nak tengok AJL dan pastinya ramai dah tahu kan apa antara finalis yang banyak diperkatakan ialah Nabila Razali sebab ada apa persembahannya pada malam itu ramai yang kecewa lah. Okey, dan dalam beberapa minit tu dengan cepatnya telah diviralkan part yang dia terkucil tu ya. Itu dia kalau Bella dia terkucil. Kalau saya dekat atas tu terkencing. Terkenc kan. Okey, jadi biasalah kan bila sesuatu yang berlaku macam tu cepat je disebarluaskan ya, dan memanglah ada ramai yang komen, kritik, yang ada yang cakap apa ni lepas ni nak cakap lah demam. Ada yang cakap okey tolong kan beralih ke bidang lain macam-macam lah. Lepas tu diorang kata apa macam dah lagu pula nama peluang kedua kan. Lepas jadi ni tak ada peluang. kena ada peluang ketiga. Jadi
memang Mm-mm. rasanya Bella sendiri pun dah minta maaf pada Mm-mm. semua. Jadi rasanya Yelah. macam mana kan. Okey, Kalau tapi alhamdulillah Mas, sebab netizen online ke ataupun yang offline yang menengok kita kan, ada yang dah mula apa seimbangkanlah. Macam seimbang. antaranya Imam Muda Ashraf pun, Siti Nurhaliza pun bagi kata-kata semangatlah kepada Yelah. bayangkan kalau saya lah kan, Jadi tiba-tiba dia terpancit ke apa ke atas pentas kan, terpencil. kalaupun orang tak cakap saya mesti aduh galatnya kan. Ni lagi pula orang bercakap. Ini Lagilah AB oi. tegur. Maksudnya kalau lah kejadian tu jadi pada AB, apa yang AB buat sekarang? Saya masuk bilik saya sorok tak nak keluar-keluar dah. Oh, sorok je lah. Kalau boleh saya nak tukar nama saya. Kan, kalau saya relax je. Kalau dalam bilik tu ada 7 lapis Apa? selimut yang tebal, Oh, saya selimut. di lapisan ke bawah. Selimut putih ke apa? Selimut putih. Selimut bawah sekali. Itulah saya punya lah. Mesti kan. malu. Tapi kan bila fikir-fikir balik, kalau kita lah nak ambil pot tentang apa saja yang orang cakap, maknanya kita akan stifle lah. Stifle maknanya kita tak akan ke mana-mana. Okey, dari sudut inilah yang kita nak perkatakan lah. Sebab tak dapat tidak, bila kita dah masuk ke dunia digital, tanpa sepadan, memanglah ia akan jadi apa tontonan semua. Dan jadi jiwa kena kental. Dan sangat kental. Yelah, pasti akan adalah kata-kata daripada para netizen kan, pendapat yang kadang-kadang mungkin pendapat itu mengguris perasaan kita. Dah tentu. Sebab mulut orang bukan kita boleh tutup ke apa kan. Tapi harapnya Nabila dia kuat. Maksudnya yang mana rasa untuk upkan diri dia dan semangat dia, dia teruskan. Mana yang rasa macam menjatuhkan, ignore. Sebab kalau ikut-ikut Mariah Carey pun pernah pancit. I give my all tu kan, yang lagu hero tu, and then a hero comes along. Pancit kan? Pancit kan? Pancit. Cuma tone tu dah ada. Tone tu dah ada. Oi, tapi serius Mas. Saya ingat lagi Mariah Carey ni masa dia buat persembahan dekat Japan kalau tak silap. Memang pancit gila. Pancit gila-gila. Yelah, faktor usia semua kan. And then sesuatu juga yang mungkin ramai yang tahu, mungkin yang tak tahulah. Sebenarnya wanita ni apabila dia melalui fasa perubahan biological. Paus tu. Paus lagi tak belum paus. Sebab apa, wanita kan macam mereka dia beranak kan. Badan dia sudah. Dia akan of course dia akan mengganggu. Sebab itu kalau ada penyanyi wanita yang mungkin dia tak sampai pitch dia sampai tapi dia selamba je. Jadi harapnya Bella pun macam tu. Ni kita ada pin nampak tak terkencing mata tercirit. Yapi lah orang nak kata apa, nobody apa tu, no nobody human is perfect. Ya Allah, betul lah apa kata kita kan. Betul. Lepas tu ni Ida Syah. Dia cakap apa? Ida Syah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ebi Fana dan Mas. Wow, happynya dengan suara anda berdua. Inilah penghibur Cik Dah. Assalamualaikum. Semoga terus berjaya. Cik Dah buat apa Cik Dah? Amin. Sambil tengok kita ni. Dah nanti kata dia gentil tu cokodok nanti nak bawa bagi kami kan. Kan. Ada yang kata suara tenggelam ke? Tenggelam ke? Ya Allah. Tenggelam ke macam mana tu? Suara Kak Mas jauh katanya. Jauh. Kan terkucil juga tu. Terkucil. Okey, hai Syarul Nisa, Haji Sanusi pun sedang menonton. Terima kasih. Dan hari ni kita just nak santai-santai je. Relax yang berat-berat. Cuma yang mencengkam fikiran pun. Walaupun kita nampak topik ni seperti macam ringan, tapi sebenarnya kata-kata ni bagi perangsang tau pada sesetengah orang yang mudah down dengan kritikan yang tak elok. Betul tak, Abi? Betul tu. Sebab orang yang mengkritik kita, dia pun tak tahu latar belakang kita. Dia tak kenal pun kita. Ya. Jadi kita pun kena ada kendiri. Kita kena ada self defense sendirilah. Maknanya okay, yang ini whatever. Kan macam budak-budak cakap whatever. Kan budak-budak kan. Apalah kan. Tetapi cumanya kita kena ada garisan lah. Maksudnya kita mungkinlah kalau macam situation, kalau ada kita hadapi situation macam Bella tu contohnya kan, mungkin akan frust. Memanglah dia cakap saya dah cuba yang terbaik, maafkan saya kerana, tapi balik mana tahu mesti dia
kita tak tahu kan. Mm-mm. Sajalah ni. Konon-kononnya kita di tempat dia. Mesti balik. Tapi janganlah sampai stop di situ. Betul. Kalau kita buat kesilapan, baru kita tahu kita pernah bersilap dan Mm-mm. mungkin daripada situ kita bangkit semula. Okey, ni kita nak ajak ni. Kita nak ucapkan hai kepada Roslina Hai. Ismail. Waalaikumsalam Roslina. Okey, katanya seronok dengan suara Akak berdua. Dah bagi love belum? Dah bagi love okey. belum? Dan juga Ni Muhammad Yasmin Azhar Hashim Property. ni tepuk tangan. Yasmin. Mesti tepuk tangan sebab dengar Abby nyanyi tadi kan? Kan? Tepuk betul-betul ke tidak tu? Hai, kan ada orang cakap ada cookie ada cookies lain. Okey, sebenarnya kita pun nak pandangan daripada anda. Okey, mungkin anda pernah ada pengalaman mendapat komen negatif ke tentang sesuatu yang anda telah punggah ataupun post dan Ada tak rasa down lepas dapat komen kan? betul. Contohlah kita post dengan niat yang baik, Mm-mm. tapi tiba-tiba ada yang macam alah tak payahlah post-post macam tu nak menunjuk ke apa ke. Ada tak rasa macam ke ataupun apa ni, you all buat macam lantak lah kan? Biar pilih apa nak kata. Kan? Bukan mereka bagi kita makan. Kan. Jadi macam tu, itu antara reaksi yang pernah, mungkin pengalaman yang anda pernah lalui. Boleh dah anda kongsikan bersama. Boleh share dengan kami semua kat sini. Okey, dan juga kita nak ucapkan ada Fairul Izham. Okey, dan kita nak ajak Ros Amin. Terima kasih banyak. Bagi bunga Dia bagi sekuntum. bunga. Tekanlah tu love tu kan. Sebab kami ni baru saja, ini kali kedua kami bersiaran. Jadi kami ni. jadi kami kalau boleh hari ni bukannya kita nak buat topik ke apa, lebih kepada ingin mendekati anda semua. Dia dekat di hati. Yes, dia melekat supaya next time bila kita membincangkan apa-apa bolehlah share. Macam hari ni kita just sembang santai je, tapi kalau nak share apa salahnya? Sebab mungkin ada juga yang kalau kita share mungkin ada juga yang nak sampaikan di sini yang diorang pernah dikritik tetapi diorang disebabkan kekentalan hati tu untuk biarlah apa orang nak kata tu, jadi dia bangkit semula. Mungkin ada yang macam tu, jadi share apa pengalaman anda. Jadi sekarang ni kami di screen ni kami tak dapat tengok komen lah Faiz. Faiz mungkin boleh tolong tutup dan buka tu. Yes, ada apa yang Okey, anda pun boleh hantar ke hotline kami. Ya, kalau anda mahu 014 30 10 10 10 2. InsyaAllah nanti kita akan bacakan. Okey, kata Kak Ton. Mana Kak Ton? Kan Kak Ton kata biar lah orang kata kat kita dapat pahala, depa yang rugi gitu. Setuju sangat-sangat Kak Ton. Oi. Ya, tapi itulah dalam pada mana? Marwiyah kata pernah Marwiyah pernah post dia buat something. Dia buat apa? Pernah post something. Lepas tu kena komen lah macam yang kita tanya tadi tu. Lepas tu terus delete posting tu dan ignore orang yang komen tu. Agaknya apa yang Marwiyah sampai kan jadi macam tu kan. Tapi kadang-kadang ni kalau komen yang positif tu kadang-kadang kita terimalah, walaupun selalunya perasan tak Abby, kalau orang komen kita yang negatif, kita tahu benda tu betul kan, dia komen kita dengan negatif, kita tahu betul juga cakap dia, tapi ego, disebabkan ego tu kita rasa benci lah dia ni, memang delete tapi tak boleh terima. Tapi kalau kita duduk sekejap, renung balik, betul lah apalah aku post macam tu kan, mungkin lah kan. Jadi ada dua lah. Sama ada kita nak ambil kritikan tu sebagai kritikan yang membetulkan kita, betul mengaku salah kita, ataupun kita delete, ignore sebab kita malas nak deal dengan orang-orang yang cerewet tu. Kadang-kadang benda yang tak apa-apa pun dia nak komen, padahal tak ada benda pun kan. Tak, dia macam ni lah, macam kita kan, kalau kita nak beri komen, saya rasa kan kan, dengan menggunakan mata lebah kita melihat suatu orang manis dan baik-baik, elok-elok saja kan, kita rasa cara kita nak bagi komen tu pun kena berhemah lah. Dia kata macam, ni ada sesuatu yang agak menarik ni, kita nak bacakan ni. Cik Taucuk kata dia pernah post sesuatu, contoh anak kita jenis, tapi I don't care sebab kalau post kat social media mesti nanti hati kena kental. Nawaitu sebagai kenangan je, orang-orang mana ada yang boleh tengok orang lain senang, saya sokong my daughter.
Oh, Tu. my daughter nak jadi YouTuber. Ah, Yes, saya pun sokong. Saya pun YouTuber juga. Kan. Okey, Hmm. jadi itu antara pengalaman Cik tahu cik kita, ya. Dan okey Mas, ni kalau contohlah dalam konteks, kita melihat dalam konteks lah, contoh let's say lah kita ni gempul. You know gempul? Alah, tu kata dekat saya. Tak. Orang boleh cakap apa-apa dia terasa. Biarlah Ibi nak kata apa pun. Tu dia boleh tak? Kita macam size XL lah juga kan. Chubby Okey. is the new sexy tau. Ya ke? Entahlah. Sis. Saya sendiri Tak apa, yang penting abang jambang sayang. Yes. Itu penting. Sayangku. Sayangku. Kan? Okey. Situasi dia macam ni. Kalau kita gem-gempul, ya, dan Gemuk, cakap cakap lah. gem-gem dan juga cap-cap, ya, cap-cap kan. Lepas tu, Cap. lepas tu kita ambil gambar, kita hantar dekat ni lah, dekat IG, dekat FB ke kan. Lepas tu ada orang cakap tentang jisim kita. Dia panggil apa? Body shaming. Tak boleh, tak tapi boleh. yang mana yang lebih berakal dan matang akan cakap lah kan, bentuk badan dia tu kan anugerah Allah. Tapi kan ada orang tak suka orang kuih-kuih tau. Jadi Abby kena makan banyak sikit, okay? Saya awak kata kurus, Tak kurus eh? saya rasa kena tukar cermin mata. Tukar cermin mata. Nampak Dia pula kurus, kita pakai hitam. Sebab itulah kami pakai hitam. Untuk menyelamatkan keadaan. Alah, bocor rahsia. Kan. Kalau ada lipatan-lipatan yang tak sepatutnya nampak kan. Kita kenalah hide. Okey, itu kalau ada yang mengkritik lah. Cumanya kalaulah dalam keadaan badan tu agak gempal, tetapi dia sengaja mengundang kata-kata nestapa kan. Itu rasanya daripada konteks yang berbeza lah. Jadi tapi ada juga tau yang jenis itulah macam Maybe cakap lah, dia post walaupun kecap-cap kan, dia pakai juga yang ketat-ketat gitu kan. Lepas tu orang tegur apa pun dia tak peduli. Sama lah macam seseorang influencer yang berada di dalam Instagram. Saya ni kan bila cakap pasal influencer kan, syukur alhamdulillah kita tak popular kan Mas Saya yang okay tak lah, popular. Awak popular. Okay. Sebab bila saya tengok rupa-rupanya makin orang kutuk makin orang suka lah. Kan, hebat. Ni memang betul-betul lah dalam literally memang dia kata ada aku kisah. Biarlah kau nak kata. Ada juga saya terbaca satu post. Bukan. Bila yang cerita kat saya. Dia kata bila saya jadi baik, orang ignore saya. Bila saya buat mulut-mulut puaka macam ada aku kisah tu kan, boleh pula famous, boleh pula bisnes jalan. Ini sebenarnya ada satu pengakuan pada seseorang seperti mana Mas cerita tadi. Ini pengakuan dia. Dia kata bila dia act normal-normal macam kita lah normal, dia kata tak ada orang pandang pun. Tapi bila dia buat tak berapa nak normal, tak berapa nak normal, sup. Jadi kadang-kadang ni jadi jadi kadang-kadang ni mereka tengok daripada konteks lah ya. Jadi kalau lah macam adalah kawan-kawan kita dalam Facebook kan. Dengar tak Kak Is? Kawan-kawan dalam Facebook kita Ada kawan yang dalam Facebook kita tak boleh. Hello. Kenapa pula tak boleh dengar ni? Okey, mungkin sebab cuaca kot sebab cuaca kat sini hujan, cuaca kat sana pula macam mana? Okey, ni kalau boleh saya nak baca satu posting ni, dia tulis kadang apa yang kita buat orang tak suka. Tapi peduli apa? Jadi diri sendiri lebih baik. Tak minta pun kau puji atau apa pun. Gambar aku, gaya aku, suka hati aku lah. Kau pergi mam tut. Mam. Dia tulis macam tu. Dia tulis macam tu, macam satu
menyelesaikan geramnya, marah dia, macam dia betul-betul tak peduli langsung. Tapi saya rasa kan kalau tak peduli langsung pun tak boleh juga Mas What do you say? Itulah kadang-kadang diorang saja provoke. Sebab tu diorang dah tahu dah kalau post ni mesti jadi isu kan. Sebenarnya diorang sengaja. Diorang nak tengok kita melatah ke tak? Netizen ni melatah ke tak? Serius memang sengaja? Memang Diorang sengaja. Bila ada orang komen-komen banyak tu, diorang suka lah sebenarnya. Oh, okey, Kadang-kadang okey. ada orang share lagi dia punya tu. Jadi famous lah sekejap. Famous sekejap Okay. Dan ni famous for the Yasmin. wrong reason. Infamous. Kan? Ni Yasmin Property. Yasmin cakap apa? Yasmin kata saya ejen jual rumah. Pernah tersalah post listing rumah ke grup dan kena sound. Aduh, I all senyum je lah. Itu kalau tersalah tu minta maaf je lah. Nak buat macam mana? Kan ramai juga. Oh, dalam grup ni tidak boleh iklan apa semua. Kadang-kadang kita tak iklan. Yang tu kita kena minta ampun, tak maaf lah. Kalau orang kutuk pun terima je lah. Itu salah parking lah tak sengaja. Tak sengaja. Salah parking ya. Okey dan okey kita juga Ni Ilyasha ni dia kata mari makan. Cik dah masak mi goreng petang ni. Lebih baik kalau Cik dah tak beritahu sebab saya perut sedang berkeroncong. Sedang berkeroncong tak makan ke tadi Mas? Makan tapi pagi je. Dengan harapan kalau tak makan tengah hari tu ada orang belanja. Kurus tapi tiba-tiba tak ada, maintain juga kegemes gitu. Okey dan itulah kalau kita tengok di antara influencer ni kan Mas, kadang-kadang yalah bukan nak cakap apalah, kadang-kadang saya tengok apa yang mereka paparkan itu memberikan contoh yang tak berapa nak elok lah kepada masyarakat. Tapi rasanya masyarakat kita sekarang ni dah pandai menilai. Tapi Mas saya tak faham contohlah yang tak berapa normal tu tadi saya cakap kan. Dan dia memang cantik sebab dia mesti nak cakap wanita jadian lah, senang cerita wanita jadian. Tapi yang kata cantik, volap, gorgeous itu kaum tidak wanita. Kan? Tak? Dan yang banyak support pun kaum wanita kan? Jadi tahukah anda bila anda maknanya adalah support kan? Mana menyokonglah dia menjadi yang lain tu kalau bisnes apa semua tu okey lagi, tapi kalau dah tinggal macam mana kan? Jadi tu tak faham lah. Tapi itulah pendekatan yang diambil oleh beliau. Tapi orang nak kata apa? Janji bisnes jalan. Tapi saya rasa kalau yang itu adalah dalam konteks yang negatif. Negatif kan. Memang tutup telinga, tutup mata, tak nak tahu apa-apa. Aku tak peduli, aku tak kisah kan. Itu dah memang kadang-kadang diorang sengaja marketing strategi macam tu. Diorang buat-buat macam tu dan rakyat Malaysia ni suka pula kalau posting-posting macam tu. Kalau ABSD lambat pula share-nya. Sempat lagi jangan lupa Jumaat petang. Ada pula bercakap petang-petang pasal tu. Jadi orang memang suka sensasi Mas. Kadang-kadang untuk hiburan juga menjadi hiburan. Kadang-kadang kalau ada orang ambil benda tu sebagai contoh ataupun benda yang patut kita jangan ikut, alhamdulillah lah. Tapi yang kita takut jadi ikutan. Kalau kita tengok sekarang suara rock pula tiba-tiba. Kalau kita tengok sekarang ni ramai juga influencer yang hilang sopan santun dia kan? Jadi diorang belasah aja cakap apa pun dengan guna sikap yang sama. Biarlah, I punya IG, I punya YouTube, I punya Facebook. Suka hatilah orang nak kata apa. Kalau tak suka, jangan follow lah. Macam berjuta lagi orang nak follow I. Macam tu kan. Dia boleh jadi kurang ajar pun ada tak sekarang. Tapi saya nak buat pengakuan jugalah. Saya pernah lah juga bila orang kata hantar dah. Ni kalau mula-mula
ada IG, ada FB, hang kena follow lah orang yang ramai-ramai juta-juta dia punya follower kan. Kita mana nak tahu sangat, oh tiba-tiba jadi utara. Itulah. Ya, bila nak kata kita apa. tak tahu. Lepas tu betul lah seperti mana yang telah disarankan, saya pun follow. Tapi ada beberapa juga yang saya unfollow sebab saya disebabkan sikap. dan lepas tu posting-posting dia dan saya lemas tengok antara mereka netizen pun bergaduh. Betul. Berbala-bala. Lepas tu saya kata aku pun tumpang lah dapat saham kat situ juga. Kita pun baca kan. Kita pun seronok baca orang saya jenis kata kenapa diorang tak cakap macam ni je. Kita tak berani. Kita bukan keyboard warrior. Tak berani kita macam dengan harapan baca komen tu. Tak ada ke orang komen macam ni? Sekali ada. Suka. Tu. Ya, betul. Itu bersubahat juga tu. Ya. Ni nak tegur sikit. Arigatou gozaimasu. hari tu pun ada. Arigatou. Okay. Katanya cantik lah pokok pisang belakang Kak B tu. Kak B? IB kan. Kak B tu hidup ke plastik tu ya. Ada buahnya hantar sini ya. Kita hantar dengan pokok-pokok tu sekali. Ni pokok pisang ke? Kisahnya. Boleh tak? Mas pun tak tahu pokok apa. Pisang kipas namanya. Kisahnya. Yang ini kalau berbuah pingsan akak. Terus posting dekat FB, dekat IG, siapa nak order cepat kan. Okey. Dan sekarang ni rasanya kita masuk dulu sekarang. Dalam tak sedar dah berapa minit kita, dalam lebih daripada setengah jam dah. Jadi kita rehat dulu sekejap. Nak suara serak macam nak kena minum sikit. Okey, kita kembali selepas ini. Kurma Ajwa Alia ditanam di pekarangan Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah. Ianya 100% asli dan organik, dibawakan khas kepada anda. Hanya yang terbaik dipilih untuk grade premium dan rasanya tidak terlalu manis. Just nice. Sesungguhnya pengambilan kurma adalah amalan sunnah yang sangat dituntut. Jadi, amalkan 7 biji setiap hari. Ia mempunyai banyak khasiat yang boleh anda nikmati daripada kurma Ajwa Alia. Antaranya, ia membantu memperkasakan sistem imunisasi badan dan juga ia bertindak sebagai antioksidan untuk membantu mencegah kanser dan juga masalah jantung. Juga elok untuk wanita hamil dan menyusu badan dan sesuai untuk anda yang ingin menurunkan berat badan. Bagi 500 gram kurma Ajwa Alia, ni dia 500 gram, harganya hanya RM70. Tapi kalau anda beli 2 kotak bersamaan 1 kg, harganya lagi murah, RM120. Tapi jangan berlengah-lengah, kena cepat-cepat tempah tau, sebab tawaran ini dibuka hingga hujung bulan sahaja. Okey, jadi anda boleh buat tempahan dalam keadaan segera dengan klik pautan yang tertera, ataupun anda boleh hubungi talian hotline kami 014 30 10 10 2. Kurma Ajwa Alia, dapatkannya hanya di IB Channel. Okey, kembali lagi. Dah minum ayak dah? Dah minum ayak dah. Suara dekat kurang sikit rock dia Tadi tu iklan produk IB Channel. Jadi maksudnya pada mereka yang nak beli kurma tu boleh hubungi nombor dan juga link telah diberi oleh admin kita. Kepada yang berminat untuk membeli kurma Ajwa, klik link di bawah. Jadi 2 hanya RM120 aja. Kalau nak hadiahkan kepada mak ke, pada ayah ke, kita boleh postkan terus ke orang tersayang. Jadi apa kebaikan kurma tu? Tolong Abby bacakan sikit. Ada banyak kebaikan kurma, apatah lagi kurma macam-macam kurma. Ni kurma Ajwa yang kami panggil Alia. Okey, dan antara kebaikannya mengandungi selenium, penting untuk sistem imunisasi badan. Lepas tu ada flavonoid sulfates
yang berpotensi Macam, sebagai antioksidan, baik untuk cegah penyakit kanser dan jantung. Lepas tu dia bagus untuk nutrisi badan, untuk ibu mengandung, berbadan tua dan menyusu, membantu tumbuh-sarang dan perkembangan kanak-kanak, juga dapat mengatasi masalah pencernaan, penyakit anemia, diet sesuai untuk menurunkan berat badan. badan. Tapi bukan Okey. itu saja, sebenarnya kurma ni banyak lagi khasiat dia. Ya. Ada yang cakap boleh penawar racun. Ya, betul. Dia Penawar syifa, racun dia ada elemen syifa. dan pendinding sihir Tu dia. dan berasal dari syurga. InsyaAllah. Jadi hari ni dah 2 Syakban, kita sarankan cepatlah anda tempah ya, supaya stok kurma ajwa anda sudah pun ada di rumah. Yes. Ataupun sebagai tanda ingatan, kita pun tak boleh nak pergi merentas negeri. Yes. Boleh je kita hantar kepada sanak saudara, rakan taulan kan, sebagai ingatan salam Ramadan al-Mubarak. Tak lama je lagi kan. Kos penghantaran sangat minimal. Ya. Standard lah, standard. Betul lah kan. Biasa. Jadi hari Okey. ni kita bercakap tentang biakpilah apa orang nak kata, kan? Kalau kita nak ikut cakap orang tu, letih. Penat. Letih. Tapi dalam konteks yang baik lah. Ya, betul. Kalau yang baik lah, maksudnya kalau kita berniaga salah kita buat, kita dengan hasrat kita nak berniaga, kita dah buat betul dah tapi tetap salah di mata masyarakat, jangan kisah. Ambil itu dia dari segi positifnya. Ya. Jangan kisah pun orang nak kata. Katalah dulu sebelum PKP kita kerja bagus. Kerja bagus, gaji ada, tapi tiba-tiba bila PKP dah kena tutup pula syarikat tu, dah jobless. Bila jobless kita bawa Grab ke, kita jual goreng pisang ke, kita jual kuih ke. Kalau ada orang kutuk-kutuk tu, biarlah apa orang nak kata, bukan mereka yang mari makan kita. Itu survival kita kan. Macam kau tahu tak, bawa Grab sekarang ni, dulu kan manager. Dia kena buat macam tu je. Kan. Tu dia. Sebab kita tak Kita membawa jujur macam kami tak reti dah macam tu kan. Tadi lakonan semata-mata ya. Please don't do this at home. Kan. Jadi maknanya kalau benda tu tak memberikan manfaat kepada kita, tak membina pun, bagi tak perangsang. proaktif, tak beri perangsang, tak beri sokongan, dokongan, forget it. Kadang-kadang ada yang nak menegur cara baik. Dia nak tegur cara baik, maksudnya nak bagi kita bersiap sedialah. Contoh, hang kan kalau nak jual kuih bukan senang. Sekarang ni banyak bercambah-cambah gerai ada Semua orang di kiri jual. kanan. Semua dia susah tau. Jadi dibagi negatif punya feedback tu, dia tujuan dia nak tolong. Kan dia nak tolong, susah sebenarnya berniaga ni. Tapi kalau tak habis nanti rugilah apa semua. Tapi secara tidak langsung teguran itu memberi semangat dia boleh kecil sikit. Kan. Betul tak? Jadi kalau kita macam lemah semangat. Lemah. Betul juga cakap dia. Aku baru nak berniaga ni tapi kadang-kadang kena ambil kadang-kadang memanglah dengar tu negatif. Kan. Tapi kadang-kadang kita kena kaji juga. Betul juga kadang-kadang orang tu tegur dengan niat yang betul kan. Betul. Jadi kita kena ada tapisan untuk yang mana boleh terima, yang membina kita ambil. Yang mana tak membina, yang menjatuhkan lagi ada, tak usah. Biarlah apa orang nak kata. Okey, dan ada satu contoh ni Mas. Ni contoh yang betul-betul berlaku lah. Ya, kita bukan nak sentuh sensitivity lah, tetapi yalah kita tahu kan ada, kalau kita cakap tentang Jenab ke apa, orang tak kenal pula kan. Betul. Bukan nama sebenar Jenab. Kalau sebut artis tu depa kenal lah kan. Okey, ini antara contohnya bila artis yang berhijab, okey, dan kemudiannya kita tengok tiba-tiba dia tak buka terus. Selalu dia berperingkat. Berhijab, lepas tu tiba-tiba macam pakai serkup. Macam topi-topi sikit. Nampak macam tu. Tak, ni nama Hayati. So bila sampai satu peringkat,
bila dia dah sampai satu peringkat, maknanya dah nampak lah sikit-sikit lah, tak seperti cover up semula-mula tu, akan adalah netizen, saya pernah terbaca lah, tak lama dah tu. Kan? Tapi betul juga Tak lama dah tu. Tapi saya sejujurnya saya kata kita doa yang baik-baik je lah kan. Kita doa yang baik-baik je. Tapi macam Mas cakap lah. Saya kata betul. Kemudiannya dia buka blonde dah tiba-tiba rambut dia buka semua. So tapi kadang-kadang kita perlu tahu mulut-mulut puaka macam ni kadang-kadang. perlu ke? Perlu untuk Dalam konteks macam ni? dalam konteks macam ni untuk kadang-kadang kalau kita terlalu berlembut sangat, kita tak ada orang nak tegur pun masalah juga kan. Kadang-kadang mungkin orang yang terlalu macam biapi lah orang nak kata apa tu, mungkin dia kena buku dengan ruas, kena dengan mulut-mulut puaka macam ni ke, barulah dia sentak sikit kot. Bila sebut puaka je akak dah takut dah. Betul. Puaka, berantu, takut akak kan. Tapi itulah situasinya kan, dan memang saya ada ni dia agak marah bila dapat teguran, agak marah, and then lepas tu akan berkata lah, husband I tak cakap apa-apa pun. Yes, husband tak kata apa-apa pun. So who are you? Tapi kadang-kadang betul juga kalau suami tak kata apa, yang kita nak menyibuk apa hal kan. Lah, tapi apa pun kita ambil lah jalan yang terbaik lah, kita doakan saja, dan tapi betul juga kadang-kadang kan biapilah orang nak kata apa, ataupun kita boleh terbalikkan, kita jadi the other person, biapilah kat dia nak buat apa pun. Macam tu pula kan. Tapi dalam media sosial ni macam mana boleh macam-macam. Terlalu macam perkara. Kita sentuh tentang contoh macam yang tadi Bella dia terkucil kan dekat pentas tu. Jadi bagi saya lah kan Ebi kan, dia memanglah terkesan apa yang orang nak cakap tu. Memang akan terkesan. Apa-apalah teguran yang orang bagi kita memang akan terkesan. Macam dalam komen-komen ni kan, dia kata seorang tu je yang suka komen, memang akan terkesan. Sedikit sebanyak, tak payah tipu lah, mesti akan terkesan. Tapi kita kena ada satu tahap tu, kita kena bangun semula, bangkit semula dan perbaiki diri. Mana tahu lepas ni macam Bella sendiri ataupun pada orang yang buka tudung ke apa ke, mungkin orang bangkit jadi seseorang yang lebih baik daripada orang lain yang sekitar dia. Awak cakap macam ni kan Mas, buatkan saya teringat dengan seorang artis yang awak pernah sebut. Saya sebut? Siapakah awak itu? Pernah sebut, dan antara juga post dia yang kira agak berahi jugalah yang saya ingat. Serius lah? Dia dalam keadaan dan dia memakai macam scarf kecil macam tu kan. Tapi pakai berkemban ke apa? Macam tu. Serius lah? Dululah kan. Ya Allah, Masya Allah. Sangat berubah. Itulah dapat hidayah. Sebab tu kita pun, maknanya bila kita nak kata tu pun kita berpada-pada lah juga sebab kita tak tahu, dan kalau kita cakap kita baik sangat, itu tandanya kita tak baik lah. Betul. Sebenarnya kan? Betul. Sebab orang yang rasa diri dia terlalu baik sangat, banyak ujian dia. Dia sendiri yang akan banyak ujian. Contoh kalau dia tegur tu dengan perasaan, tengok aku tegur ni, aku pandaikan tegur, dah riak dah jatuhnya. Kan. Jadi memang sebenarnya pendek kata dan panjang juga berkata. Yang pendek tu pelan sikit boleh tak? Alamak, ni pendek kata dan panjang juga berkata. Panjang akal ya? Panjang akal. Panjang juga berkata kita kena berpada-pada dalam apa juga yang kita buat, apa juga kita nak komen, apa juga yang kita nak post. Kita kena fikir betul-betul apa. Macam Abby ni, saya kenal sangat dengan Abby ni, apa-apa nak post dekat IG tu berfikir dulu apa benda. Ni ada orang akan kecam ke tak kecam. Ini satu panduan yang bagus, baru post. Nampak? Sebab tu kadang-kadang sampai seminggu pun tak ada post. Sebab dia fikir lagi. Terlalu berhati-hati tak? Kan saat lagi kan ada orang ngata gini. Sebab saya tak nak mengundang apa-apa negativity. Betul. Sebab awak dapat saham sikit, saya pun dapat juga sahamnya. Tambah macam sekarang ni kan, tambah yang ada juga yang mak-mak orang yang duk. Itu namanya apa? Apa? TikTok lah. Kan? Apa? Mak-mak budak baru nak up. Yes. Ya, mak-mak budak baru nak up. Saya terasa. Terasa ke? Well, cukup lah tu.
Cukup. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru bersama dengan kita. Tadi Mas ada nampak Asyah Tun is watching my sister. Oh, Kak Tun. Sahabat Kak Tun. Nah, dapat tengok tu kira okey lah tu kan Kak Tun kan. Itulah saya dah ajak dah. Saya ajak mak saya dengan adik saya yang berada di Cakap Singapura. kedah. Yang berada di Singapura kan. Tetapi adik saya bawa mak saya pergi cucuk COVID vaksin. Oh, sana dah dapat Mak saya kan tahun ni 80 usianya. Jadi mak saya telah akan mendapat cucuk COVID Okey. vaksin. Samalah macam ni Farida Osman cakap. Buatlah apa yang patut, janji hang bahagia. Betul. Hang tak nyusahkan orang lain kan. Tapi kadang-kadang dia orang bahagia, dia orang post benda pelik-pelik tu, orang lain pula tak bahagia tengok. Stres pula ya. Kadang-kadang betul. Bila tengok orang, aduh kau ni dah kenapa? Setiap 5 minit kau post benda yang sama. Serius Mas. FB live kalau kita tengok bulan-bulan malam kan, Saya tak kata. benda yang tak macam terputus-putus. Itu mute sendiri tu. Itu saya mute sendiri sebab lah macam dekat. Macam tu. tapi ramai yang suka. Kan, yang solehah macam kita je. Solehah sangat lah kan. Tak lah, maknanya kadang-kadang Benda merapu je. Benda merapu je. So Betul. Yang make-up orang cakap kasar-kasar tau kak. Dia masak pun kadang maki-maki hamun. Ya. tak baik daripada rezeki kau. Maki hamun bukan cancalang orang Lepas tu tau. ramai follower berjuta ke? Ramai. Ya ke? Ya. Habis tu macam mana tu? Habis macam mana? Kita nak cakap biar, rasanya mereka pun pegang prinsip biar pi apa orang nak kata. Ni aku tengah masak. Janji aku banyak tengah viewers. Tengah masak kan super serana. Kau lah tut dah masak, siap dah siap dah. Hari ni nak tengok AB Fana Tengok masak macam mana? kan? AB Fana masak tengok dia melatah-latah ke ada keluar tu. Jet tu. Kan, tak ada. Saya kalau masak tak ingat tengok saya masak Cuba tengok macam Yasmin Property kata tak berani nak komen lebih kalau yang bukan-bukan tu mampu doakan aja. Baguslah. Kan. Kadang-kadang kita scroll laju-laju lah kalau mana yang kita tak suka tu scroll laju-laju ataupun unfollow lah. Kan kalau ni supaya apa kita nak elakkan kita daripada terjebak mengutuk-ngutuk dia sebab sedangkan dia orang post tu dengan harapan meraih perhatian kan. Jadi kita kena tahu juga tujuan seseorang tu post. Mungkin dia nak menunjuk. Itu dia dengan Tuhan lah. Kalau dia ada sikap macam tu kan. Jadi kita ambil kalau benda yang kita rasa tak suka. Agaknya kalau aku buat macam tu pun orang tak suka. Jangan buat. Senang cerita. Kan? Ini satu lagi saya nak ni. Kan tadi kita dia cakap jadi diri sendiri. Okey, Mas setuju ke tak setuju? Bila kita post, kita jadi diri sendiri. Setuju tak? Jadi diri sendiri. Jadi walaupun negatif ke? Itu yang saya nak tanya tu. Adakah kita kena post, kena jadi diri sendiri all the time? Kalau saya memang post apa perangai saya. Yang sebenar? Dia macam suka lawak. Dia cakap dua pula sebenar. Sebenar. Dia suka lawak-lawak. Tak ada profile lah. Tak ada macam nak komen orang, kutuk orang. Kalau marah sangat je. Kalau marah sangat tu kan. Saya ingat lagi masa hari tu kena bayar berapa tu kan. Kan. Memang betul-betul berasap lah. Kalau kecuali marah sangat tu, kadang-kadang perlu juga. Luahan. Perlu. Sebab bila kita post tu kan, lepas tu ada orang komen-komen yang menyejukkan hati tu kan. Kita macam betul jugalah. Sahabat Kak Nah. Nak buat macam mana. Okey ada kita komen. Pin komen apa benda tu. Setuju. AB masaklah bihun Singapura. Ya Allah. Dia bukan bihun Singapura tau. Dia bihun Singapura tu dia yang putih. Tapi kalau yang ada satu memang saya favourite. Mi Siam Singapura. Mi Siam Singapura. Dia dah Mi Siam tapi Singapura punya. Siam Singapura lah. Siapa nak claim? Singapura Siam. Singapura Siam. Kalau macam tu, kalau masak kan, kalau AB masak kan, nak muar punya muar. Muar punya kena Bandung lah. Mi Bandung muar. Pergi Bandung tak ada pun mi tu kan. Ada kat muar. Berlanjutan tu ada ke perkataan berlanjutan? Berlanjutan tentang diri sendiri tu. Okey. Bagi saya lah.
dia dalam konteks. Okey, kalau awak kat rumah kan, kat rumah kita dalam keadaan yang sangat selesa, adakah itu yang kita nak paparkan? Oh, itu janganlah. Yang mungkin Kenalah simpan tak sikit. sesuai untuk paparan ataupun tontonan ramai. Tengah-tengah landing tidur, buat live. Kau dah kenapa? Kan? Ada Ha. Mas Ada Tak tahulah ada Ada ke tak. kot. Ada. Ada. Apa kata ada. sekali dia boleh buat live, dia akan live kan. Bangun-bangun tidur, tonyo-tonyo mata, live. Hai semua. Macam tu. Rise ramai. and shine everybody. Is it Sunday today? Cubalah AB buat macam tu sekali. Apa? Kalau saya buat Rise macam and tu, shine. agak-agak. Kan. Kau ni dah buang terbiat ke apa kan? Kan. Betul lah, samalah macam AB juga. Macam saya sendiri, kalau saya nak post apa-apa, dia tak ada too private sangat. Sebab kadang-kadang kalau kita post dengan suami, pegang-pegang tangan dengan suami, dengan abang jambang I tu, Suka suami I. itu kalau nak ambil pendekatan tu. Kau tak berlaki. Kau Dia jealous lah. ke? Tengoklah. Kau macam tu kahwin lah Okay. cepat AB. Orang bagi contoh lah. Macam kalau Okay, macam kemesraan suami isteri. tak adalah nak tunjuk sangat sebab kita tahu orang-orang yang tidak bersuami akan tercalar. Tak pun yang mana yang sukakan suami orang tu, suami orang sukanya suami dia tu sungguh romantis. Jom kita bermadu. Kan mati kau macam tu. Jadi, yang mana Sempat lagi tu ya. Sangger mah. jadi kalau yang mana yang too private tu janganlah exposekan. Especially macam apa yang AB dengan SD cakap Jumaat lepas. You all tengok tak? Yang cerita post pasal anak. Pasal anak. Anak dapat A. Anak saya dapat 7A. Ramai tahu yang macam tu. Yang bagi yang ibu bapa yang anaknya tak begitu A tu. Stres. Betul. Mas tahu sepanjang saya bersiaran di radio, antara benda juga yang saya pesan bila dapat keputusan peperiksaan, tolonglah. Dulu-dulu kan cakap, result anak hang macam mana? Kan? Tolonglah. Kalau dia nak cakap, fine. Oh Alhamdulillah, congratulations. Macam Tapi saya tak perlulah sendiri nak tanya. Kalau melainkan kita memang baik sangat-sangat lah kan. nak macam dari diri secara personal kan. Macam saya sendiri, bila orang duk post anak dia, wow UPSR gini, PT3 macam tu, perasaan kita kepada anak yang tak begitu cemerlang dalam peperiksaan, dekat kita tak ada apa-apa tau. Kita rasa macam apa perasaan anak kita ya. Sebab ibu dia tak post apa yang mungkin ibu dia malu dengan dia. Kadang-kadang Mas meletakkan diri Mas di tempat anak. Dia kata mungkin dia akan terasa macam tengoklah anak dia, mak dia orang tu post lah sebab ni aku ni yang tak dapat A ni macam mana. So walaupun kita macam hai kau ada D juga, post jugalah. Tak apa sayang, mami terima keputusan walau apa pun, you are still my son, I'm still proud of you. Kena macam tu. Sebab kita kesian anak kita tu, dia rasa rendah diri ke, mak dia macam tak sayang, takut mak yang jenis compare kan. Kau cuba tengok anak makcik tu. Anak makcik tu cuba tengok. Semua kau tu lah asyik nak main bola je. Dia tak tahu mungkin main bola tu boleh mendatangkan kejaya dia. Kan main bola je pula. Mana tahu kan. Sebab sekarang ni di zaman teknologi yang canggih-manggih ni dan teknologi media dan sosial ni, akademik bukan segala-galanya. Setuju. Sebab ada juga yang lulus tinggi, akademik dia hebat, tapi tak boleh buat kerja. Yes kan. Jadi kena ada skill juga. Sebab itulah kadang orang kata kan, ilmu sangat penting ya. Kita tuntut. Tetapi lebih mahal ialah pengalaman. Wah. Kan? Sebab sekarang ni kalau nak cari kerja pun susah, betul tak? Jadi kalaulah, tapi yang mana yang mother, father yang nak post pasal anak tu, kalau ada orang kata alah nak menunjuk lah tu anak dia terror sangat lah apa semua, bayar tuition 9,000 sebulan ke apa benda. Kalau you orang rasa nak biar pilah orang nak kata apa, duit aku semua, post je lah. Tapi kalau anda rasa macam adakah ini mendatangkan riak kepadaku? Boleh tak kita tanya kat di sini? Adakah dengan post ini ianya akan mendatangkan riak kepadaku? Jangan post.
Senang cerita. Semuanya di sini. Jadi macam saya lah, memang tak post langsung. Seminggu tak post. Kuatnya saya ketawa. Saya pun sampai kadang fikir, nak post apa ambil lah gambar kucing pula. Kan? Sebab saya ini pula contoh terlalu berhati-hati. Saya sangat berhati-hati, saya takut sangat dia akan mengundang komen membina tu tak ada masalah tau. Dia fitnah. Jadi awak dapat saham, saya pun dapat saham sikit kan. Jadi itu yang kita elakkan lah. Betul. Memanglah pedulilah apa orang nak kata. Tapi tengoklah juga kalau orang kata di atas tindakan kita yang post bukan-bukan tu, memang kita patut berubah lah kot. It's about time lah tu berubah. Kadang-kadang dah tua-tua pun kadang-kadang tunjuk anak dara melentuk-lentuk pun kadang-kadang rasa macam patut ke kan? Patut ke buat macam tu kan? Anak-anak seksi-seksi post kan? Jadi memang syok lah hari tu topik kepada siapa-siapa yang dah tengok yang ABSD. Kalau masih belum tengok boleh klik aja dekat Facebook kita ada, YouTube pun kita ada. Jadi boleh tengok balik semula video ni. Ya. Jadi sekarang sudah lebih 5 minit. Oh ya ke? Okey. Apa? Dan untuk hari Jumaat ni jangan lupa seperti biasalah ABSD menemui anda setiap hari Jumaat 4 hingga 5 ya, dan sebenarnya nanti akan ada edisi di mana kita open table. Yes, bebas. Anda boleh tanya apa-apa soalan. Anda ada soalan masalah dengan anak ke, dengan mertua ke, dengan suami ke, dan kita galakkan anda hantar ke nombor talian hotline kami tu 014 30 10 10 2 sebab anda boleh saja gunakan nama samaran. Itu yang terbaik sebenarnya. Kalau mengaibkan siapa-siapa, anda tak aib, family tak aib, dan kita cuba settlekan problem tu. Nampak settle. Dan sebenarnya topik yang kami cakap hari ni ada sikit related dengan topik hari Jumaat nanti. Memang Jumaat nanti memang kita adalah ada dia punya apa? Ada tajuk dia. Iaitu apa tajuknya ini? Jaga tepi kain sendiri, kubur masing-masing. Bunyi dia macam tapi serius, memang ada orang cakap macam tu pun kan. Yelah, contoh macam yang buka tudung tadi tu. Mesti orang kata lah, kenapa buka tudung pula? Dah blonde pula rambut dia. Kubur masing-masing, okey. So terdiam. Dia agak sensitif lah. Itu kita tanyalah dengan SD. Biar SD yang kupas lah. Kan? Kalau kita tak tegur, nampak macam kita membiarkan dia. Bila kita tegur, dia katakan, biar pilah yang kau sibuk apa hal, kubur dia kot. Dah macam tu pula. Jadi ini pendapat kami, apa yang kita sembang ni. Jadi kalau kita nak tahu, kita tanyalah orang yang lebih tahu tentang benda ni, how to jawab mungkin dari segi Islam kan, perspektif Islam macam mana. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan ABSD, AB tanya, SD jawab di YouTube. YouTube pun ada? YouTube IB channel dan juga YouTube Samsul Amri Official. Ya, dan juga kita ada IB channel. Jadi anda boleh lihat secara langsung. Okey, kita pun dah sampai ujung-ujung ni Mas Ya. Kita dah sampai ujung-ujung ni. Jadi Cik Ucup pun ada setuju dengan pendapat tadi. Yep, that's true. Jangan buat perbandingan anak-anak gak. Terima apa yang Allah dah kurniakan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita banding-bandingkan ni, kesian anak kita kan. Mungkin dia akademik kurang, tapi mungkin benda lain dia boleh gilap lagi. Saya cakap terus terang Mas, kalau hang belajar tinggi mana sekalipun tapi biadab, sorry, not in my list. Betul. Kadang-kadang kita Memang tak boleh tegur. Tak apalah. Betul? Biadab, kurang ajar. Kan. Adakah itu menjadi satu norma baru bagi masyarakat Melayu kita sekarang ini? Apa kata kita debatkan bersama debat? Debat bersama debat macam debat. Tersedak dia. Okey, ini kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita semua jadi sebab kami ni baru lagi, kita hargai kalau anda dapat sebar luaskan, pergilah habakkan semua orang. Kalau ada berkelapangan setiap hari Selasa, insya-Allah time macam ni ya, 3 macam tu hingga pukul 4 sebelum makan tu kan. Anda boleh saksikan kami secara live ya, dan juga email. Okey, ini ada satu ungkapan katanya, biarlah apa orang kata asalkan kita tahu niat kita. Mereka menilai kita dengan mata tapi Allah menilai
dari hati. Itu yang sebaiknya. Dan sebenarnya kalau kita buat apa-apa pun niat kerana Allah, insya-Allah akan selamat dunia akhirat. Buat baik pun orang cakap, buat tak baik lagi lah orang cakap. Tak Mm-mm. buat apa-apa pun orang cakap juga. Macam ni, tak posting orang cakap juga. Kahwin sebenarnya salah. Kahwin salah. Belum kahwin pun ada orang cakap. Macam mana kan? Jadi itulah kita ambil secara positif lah Kalau agak-agak perkara tu akan membuatkan anda down, okey, tepis je jauh. Kalau Jadi benda tu memberikan semangat, naikkan semangat anda untuk menjadi lebih baik. okey, kepada mereka yang tidak sempat bersama kami masa live ni, tetapi ada pandangan dan ada cerita-cerita yang macam I pernah lah tegur seorang selebriti ni ke apa benda, dia balas balik, dia kutuk saya balik dengan jadi netizen. isu besar, Dengan netizen semua pun kutuk Lebih saya baik. balik. Jadi mungkinlah boleh share hari Jumaat nanti. Hantarkan saja guna nama samaran Cik Sri Pagi 014 30 10 10 2 cerita. Jadi kita jadikan teladan dan apa-apa persoalan Betul. kita boleh tanya dekat SD. Dekat SD nanti Okey, nampaknya hujan pun dah reda. Hujan reda kita pun nak balik lah. Sebab tak buat payung. Tak buat payung gitu kisahnya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi luangkan masa bersama kami di sini Jadi kalau ada salah dan silap maafkan kami. Kami hanya hari ni memang santai, memang tak ada spesifik tajuk. Jadi kalau rasa macam ada salah dan silap tu harap maafkan. Kami bukan nak kutuk tapi macam nak biarlah kelakar. Okey, boleh sebut sekarang ya. Watamat. Watamat. Okey, kita jumpa lagi minggu depan hari Selasa pukul 3 hingga pukul 4 insya-Allah. Dan jangan lupa hari Jumaat ini pukul 4 hingga pukul 5 bersama ABSD. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Salam.